Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi untuk hari ini, untuk bab yang ketiga, iaitu tajuknya penaklukan logik. Okey, so, serba sedikit berkenaan dengan bab 3 penaklukan logik. So, bab ini sebenarnya telah berada, di silibus KBSM yang sebelum, tapi namanya adalah penaklukan matematik. Okey, bab yang keempat sebelum ini. So sekarang ini dia berada di bab yang ketiga, silibus tingkatan 4 juga lagi sekali. Sebelum ni pun memang berada di tingkatan 4. So kali ini masih berada di tingkatan 4. Cuma ianya berada di bab yang ketiga dan telah diubah sedikit tajuknya daripada sebelum ini penaklukan matematik. So kali ini adalah penaklukan logik. Okey, apa yang akan kamu pelajari untuk bab 3 ini, okey, so yang pertama kalau ikutkan kamu akan belajar 3.1 iaitu pernyataan, dan kamu akan ada 3.2 nanti iaitu hujah. Okey, so kita nak tengok dahulu pernyataan. Apakah, yang terkandung di dalam, pernyataan ataupun dia punya kepada subtopik lah. Okey, so yang pertama kamu akan tengok berkenaan dengan penafian. Okey, so kita akan tengok kepada penafian, so kamu akan kenal simbol, tilda dekat sini. Okey, simbol tilda dekat sini. So yang kedua kamu akan tengok pernyataan majmuk yang menggunakan dan mahupun atau. Okey, dan yang ketiga kamu akan tengok implikasi. So dalam implikasi itulah nanti kamu akan ada akas, so kamu akan ada songsangan dan juga kontrapositif. Dan yang terakhir untuk pernyataan kamu akan ada penyangkal. Okey, so 4 subtopik untuk pernyataan. Okey, so kita nak tengok permulaan dahulu iaitu pernyataan. So untuk standard pembelajaran, so kamu akan mempelajari maksud, okey, so kamu akan menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Okey, so pernyataan ni apa sebenarnya? Okey, so pernyataan ini ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, so bukan semua pernyataan matematik benar. Okey, nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Okey, so kalau ikutkan sebelum-sebelum ini, bab ini, murid-murid yang sebelum dia kata kurang melibatkan, pengiraan. Dia lebih kepada, penerangan, lebih kepada penyataan, lebih kepada ayat, lebih kepada hujah. Okey, so dia tidak melibatkan terlalu banyak pengiraan seperti bab-bab matematik yang sebelum. Okey, so kita nak tengok, betul atau tidak. Okey, so kalau ikutkan kita buka kepada muka surat 56. Okey, kita terus kepada contoh yang pertama, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan ataupun bukan pernyataan. So berikan justifikasi anda. Okey, so kalau kamu tengok yang pertama, dia kata ataupun pernyataannya ialah tolong hantar buku kerja. Okey, tolong hantar buku kerja. So kalau ikutkan ini bukan pernyataan. Okey, sebab dia suruh kamu tentukan sama ada ianya adalah pernyataan ataupun bukan pernyataan. So ini adalah bukan pernyataan kerana ini adalah ayat suruh. Okey, kerana dia menyuruh kamu tolong hantar buku kerja. Okey, so dia lebih kepada bukan pernyataan lah. Okey, so yang kedua, Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey, so adakah ianya pernyataan atau bukan? Ya, ianya adalah pernyataan. Okey, kerana kalau ikutkan, pernyataan ni susah sikit kita nak kenal, tetapi untuk bukan pernyataan, ciri-ciri bukan pernyataan itu mudah kita nak kenal. Okey, yang pertama mungkin kamu dah tengok dekat sini, ciri-ciri bukan pernyataan ianya adalah ayat suruh. Okey, ayat suruh maksudnya dia suruh kamu buat kerja. Okey, dia suruh kamu buat sesuatu. So untuk yang kedua ini dia kata Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. So itu adalah pernyataan dan ianya adalah pernyataan yang benar lah. Okey, so kamu boleh Google sendiri, Menara Kuala Lumpur ataupun boleh baca sendiri daripada buku teks itu memang dah ada. Okey, so, menerangkan Menara Kuala Lumpur ini adalah menara yang paling tinggi. So ini adalah pernyataan yang benar. Okey, so kita beralih kepada C, bagaimanakah anda datang ke sekolah?
Okey, so kalau ikutkan ada tanda soal di belakang. Okey, so kalau ikutkan ini adalah bukan pernyataan lagi sekali kerana ianya adalah ayat tanya. Okey, so kamu dah nampak ciri-ciri yang pertama bukan pernyataan, ianya adalah ayat suruh. So yang kedua ianya adalah ayat tanya. So senang kita nak tengok bukan pernyataan dia lebih senang. So kita nak tengok, bukan pernyataan dia lebih senang sebab dia ada ciri-ciri ayat suruh, dia ada ciri-ciri, ayat tanya ataupun tanda soal. Okey, so yang keempat ataupun D, X tambah 3 sama dengan 5. Okey, so X tambah 3 sama dengan 5. So ini adalah bukan pernyataan lagi sekali kerana ianya adalah ayat yang ataupun pernyataan yang tidak lengkap. Okey, kerana apa? Kerana dia memiliki pemboleh ubah. Pemboleh ubah bermaksud huruf lah. Okey, so kalau ikutkan kalau kamu tanya cikgu untuk yang sebelum ini, cikgu dah ajar anak-anak murid cikgu, macam mana kita nak kenal bukan pernyataan, dia ada tiga ciri lah. Okey, ciri-ciri yang pertama ianya adalah ayat suruh, ciri-ciri yang kedua ianya adalah ayat tanya dan ciri-ciri yang ketiga ianya akan memiliki huruf ataupun kita kenal sebagai pemboleh ubah. Kerana itu adalah ayat yang tidak lengkap. So bermaksud itu adalah ciri-ciri bukan pernyataan. Okey, dan kita tengok yang terakhir, -6 lebih kecil daripada -8. Okey, so kalau ikutkan ianya boleh difahami dan seharusnya ianya adalah pernyataan lah. Cuma kali ini pernyataan kamu ialah palsu. Kenapa dia jadi palsu? Seharusnya -6, nombor ataupun nilai negatif semakin, kecil nombor dia. Okey, nilai negatif kamu semakin kecil nilai dia ataupun nombor dia, sebenarnya nilai itu semakin besar. Okey, so seharusnya -6 lebih kecil daripada -8 itu memang palsulah ataupun salah. Seharusnya ianya lebih besar. Okey, so untuk yang pertama kalinya kamu dah tengok, macam mana bentuk pernyataan, macam mana bentuk bukan pernyataan. Okey, so kali ini kita akan beralih kepada penafian ataupun kita akan guna simbol ini iaitu kita kenal sebagai simbol tilda. Okey, simbol ini kita kenal sebagai simbol tilda. Okey, boleh rujuk kepada buku teks kamu muka surat 59. Okey, so apakah, standard pembelajarannya? Menafikan suatu pernyataan. Okey. So kalau kamu tengok kita menggunakan perkataan tidak ataupun bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Okey, so kita gunakan tidak ataupun bukan untuk, tidak membenarkanlah ataupun menafikan. Okey, ataupun mungkin ayat kamu asalnya, A ialah B. So, kita letak perkataan tidak ataupun bukan untuk mengubah ayat tu daripada asalnya benar menjadi tidak benar ataupun kita nafikan dia lah. Okey, so penafian pernyataan P ditulis sebagai tilda P. Okey, so ini simbol dia. So ini adalah tilda P lah. Okey, so, jangan, orang kata terkejutlah tengok simbol ni. Okey, simbol ni dah memang lama ada. So kali ni kamu kenal. Ini adalah simbol, penafian ataupun tilda. Okey, so kita akan tengok contoh 3 muka surat 58. Okey, so kalau kamu tengok, dia suruh kamu bentukkan satu penafian, okey, bagi pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Okey, so kalau kamu tengok yang pertama, dia kata 12 ialah gandaan 5. Okey, so 12 ialah gandaan 5. So asalnya ayat itu, pernyataan, so pernyataan palsu ataupun benar, kita tak kisah sangat. Okey, cuma kita nak tengok, kita nak menafikannya. Okey, so 12 ialah gandaan 5. So kalau kamu tengok penyelesaian dia, dia tukar daripada ialah kepada bukan. So dia menjadi 12 bukan gandaan 5. Yang mana asalnya ini adalah 12 ialah gandaan 5. So dia menafikan atau membuat ayat penafian. So 12 bukan gandaan 5. So dia menggunakan perkataan bukan. Okey. So yang kedua untuk B, 41 ialah nombor perdana. So pastinya ianya akan menjadi 41 bukan nombor perdana. So untuk C, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. So dia letak perkataan bukan di sebelum perkataan semua.
Bermaksud dia akan jadi bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Dan kita akan tengok yang terakhir, penggunaan perkataan tidak. So, asalnya 0.4 meter bersamaan dengan 400 milimeter. So, dia dah tukar ataupun dia dah menafikan ayat tersebut menjadi 0.4 meter tidak bersamaan. Okay, so kalau kamu nak letak bukan bersamaan, bunyi dia mungkin agak tak sedap. So, lebih sesuai kita letak tidak. 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 milimeter. So, ini adalah penggunaan ataupun penafian lah. Okay, untuk pernyataan penafian. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.